Okey, yang terakhir adalah kelas makanan syubhah. Syubhah berasal daripada perkataan Arab yang berasal dari akar kata syabaha. Syabaha ni bermaksud mirip, menyerupai, menyamai, samar ataupun tidak jelas. Menurut Kamus Dewan dan Bahasa Pustaka, syubhah adalah kesamaran. Sebab apa kesamaran? Sebab tak jelas hukumnya antara halal dan haram. Dalam bahasa Inggeris, syubhah ni boleh diterjemahkan sebagai suspected, suspicious ataupun suspicion dan juga doubtful. Jadi menurut syarak, syubhah adalah sesuatu perkara yang kita tak dapat pastikan kedudukan hukumnya, sama ada ianya halal ataupun haram. Jadi dalam Islam, syubhah ada dua lah, sama ada syubhah pada hukum ataupun syubhah pada perbuatan. Kalau ianya merupakan syubhah pada hukum, sesuatu perkara ataupun perbuatan yang tak ada dalil yang jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka ia adalah berada dalam kategori syubhah pada hukum. Walaupun para mujtahid telah pun berijtihad untuk mendapatkan hukumnya, namun para mujtahid ini masih lagi tidak dapat menentukan hukumnya secara jelas. Contohnya dalam bab sembelihan. Ada ulama kata kalau daging haiwan yang tidak jelas status sembelihannya, sama ada sembelihan itu dibuat oleh orang Islam ataupun Majusi, tak boleh makan sebab syubhah. Tapi ulama lain kata halal je selagi mana daging tersebut diambil ataupun dibeli oleh golongan besar penduduknya yang beragama Islam. Ini adalah khilaf ulama lah. Okey, ada yang kata halal, ada yang kata syubhah. Okey, menurut syubhah pada perbuatan, bermaksud hukum halal haram sesuatu perkara itu telah pun dijelaskan dalam Al-Quran, tetapi status perbuatan tu tidak dijelaskan secara terperinci. Contohnya, orang yang menemui buah di sempadan kebun miliknya dan jirannya, maka tak dapat nak kenal pasti buah tu kepunyaan siapa. Jadi buah yang berada antara miliknya dan jirannya tak tahu yang siapa punya, maka buah itu dianggap sebagai syubhah. Okey, hukumnya halal dan haram dah. Cuma perbuatan itu, status perbuatan itu tidak dapat dijelaskan secara detail. Okey. Kemudian kategori syubhah mengikut Imam Al-Ghazali. Okey, syubhah yang berkaitan dengan sebab yang menghalalkan dan sebab yang mengharamkan. Okey, sesuatu yang telah dimaklumi tentang pengharamannya sebelum itu, kemudian wujud keraguan tentang kehalalannya, maka ini dinamakan syubhah yang wajib dijauhilah sebab ianya mendekati haram. Okay? Sebab kita dah maklum benda tu sebagai haram sebelum tu, kemudian barulah diragui sama ada halal ataupun tidak, maka wajiblah jauhilah sebab dah jelas pada asalnya dimaklumi tentang pengharamannya. Yang kedua, sesuatu yang telah dimaklumi tentang halal, kemudian ada keraguan tentang keharamannya dan ada bukti pula tentang pengharamannya, maka dalam situasi ini dihukumkan halal sebab asal tadi halal, cuma barulah ada keraguan tentang keharamannya. Okey, manakala sesuatu yang pada asalnya memang sudah dianggap haram, tiba-tiba wujud alasan yang kukuh yang mewajibkan penghalalannya, maka jadilah ia sebagai sesuatu yang meragukan. Walaupun peringkat awalnya dia adalah halal. Okey. Namun dia sesuatu yang meragukan, namun hukumnya dimenangkan kepada halal. Sebab asalnya dia haram, tapi ada bukti yang kukuh yang kata ianya halal. Walaupun ia dah macam ragu-ragu, tapi bukti halal itu kukuh, maka hukumnya halal lah. Dan sesuatu yang sudah dimaklumi halal, tapi ada alasan yang kukuh, bukti yang kukuh bahawa benda tu adalah haram, maka ia jadi haram. Sebab hukum asal tadi lemah, sebab terhapus bila ada bukti yang kukuh tentang haramnya. Okey, baik. Yang seterusnya, kategori syubhah mengikut Imam Ghazali, syubhah yang disebabkan percampuran yang mendatangkan keraguan. Syubhah yang disebabkan percampuran yang mendatangkan keraguan ini timbul disebabkan adanya bahan tambah yang diberi istilah saintifik animal fat, animal shortening, gelatin, collagen dan sebagainya lah, yang mana keadaannya serupa dan tidak dapat dibezakan.
Jadi ini termasuk dalam kategori kesamaran, perkara-perkara yang mushtabihah. Sama ada. Ia boleh jadi halal, ia boleh jadi haram, bergantung kepada sumber ambilan. Kalau animal fat, animal shortening daripada sumber haiwan yang halal, maka ianya diharuskan. Kalau ambil daripada sumber yang haram seperti lemak daging, lemak babi ataupun lemak binatang haram yang lain, maka ianya boleh jadi haram lah. Okay. Kategori syubhah yang seterusnya, syubhah yang disebabkan terdapatnya percampuran antara kemaksiatan dan sebab yang menghalalkan. Contohnya, berjual beli pada waktu azan dilaungkan pada hari Jumaat, menyembelih dengan pisau yang dicuri, potong kayu dengan kapak yang dicuri, jual barang yang telah dibeli orang dan tawar-menawar dalam tawaran orang lain, termasuk setiap pelanggaran jual beli yang tidak sampai membatalkan. Jadi meninggalkannya adalah bersifat warak lah, walaupun hukumnya tidaklah haram, tapi ianya adalah termasuk dalam perkara yang syubhah. Okay. Jadi penyebab sesuatu benda menjadi syubhah boleh jadi ianya bertentangan tanda-tanda yang menunjukkan kepada halal, bertentangan dengan beberapa perkara yang ada sifat-sifat yang disangkutkan kepada hukum, ataupun bertentangan dua kias, ataupun bertentangan kias dengan dalil umum. Okey, maknanya yang ni kata halal, yang ni kata haram, so dia bertentangan. Maka ia syubhah lah. Okey, ataupun bertentangan dengan kias yang halal tapi ada dalil umum yang kata benda tu haram. Maka ianya pun syubhah. Bertentangan dua dalil umum dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Okey. Apa-apa sajalah yang menjadi syubhah, sesuatu benda tu boleh menjadi syubhah. Okey. Dan syubhah dalam makanan, kebanyakan makanan proses yang ada bahan penambah makanan yang antara fungsinya menjadikan makanan itu tidak mudah rosak serta menambah khasiat yang hilang sewaktu pemprosesan. Boleh jadi antara penambah perisa makanan seperti MSG, gelatin, enzim, glycerin, lecithin, alkohol, rennet, ekstrak vanila dan seumpamanya lah. Jadi ia dikatakan syubhah sebab tidak dinyatakan sumbernya secara jelas. Contohnya gelatin. Tak tahu datangnya sumber daripada binatang yang mana. Okay? Sekiranya dinyatakan daripada sumber halal tapi dikhawatiri tidak disembelih mengikut hukum syarak, ia juga boleh termasuk dalam perkara syubhah. Okay? Jadi sekian sajalah untuk kepengkelasan makanan. Untuk perkara sambungan sewaktu S2 nanti, kita akan tengok pengkelasan makanan yang makruh lah, yang terakhir untuk minggu ini. Sekian saja. Jangan lupa isi Google Form untuk attendance dan lengkapkan tugasan untuk minggu ini, iaitu buat peta minda. Okey, sekian. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.